Okey. So, tamadun Yunani sebenarnya berkembang di semenanjung Greece dan pulau-pulau yang bertaburan di Laut Aegean dan juga Laut Mediterranean. Baik, tiga tempat ni, semenanjung Greece, Laut Aegean dan juga Laut Mediterranean, kamu kena kaitkan dengan apa? Dengan Yunani. Mesti kena ingat tu. Iaitu kalau kita lihat inilah dia. Okay. Olympia, Greece, Sparta kan, the Corinth, Athens. So ini semua adalah dipanggil tamadun Yunani. Berhampiran dengan ini dipanggil semenanjung Greece dan ini Laut Aegean dan juga di sini ada Laut Mediterranean. Ini kat mana ni cikgu? Ini di Eropah ataupun di Europe ya. Laut Aegean tu kat mana? Laut Aegean ni sebenarnya semua ini di kawasan Europe. Di kawasan Eropah. So kalau kamu nak tengok, okey, cikgu boleh bawa kamu untuk pergi lihat sendiri, okey, di manakah sebenarnya Laut Aegean, kemudian Laut Mediterranean dan juga di mana sebenarnya semenanjung Greece ni cikgu. Okey. Jadi tak apa. Okey, cikgu akan bawa kamu untuk kita lihat sendiri kat manakah okey yang dikatakan sebagai tamadun Yunani. Okey. Baik. So, okey, seperti biasa cikgu akan bawa kamu untuk terbang. Okey, dan kalau kita lihat, okey, jom kita terbang. So, sekarang kita berada di atas. Okey, daripada Malaysia, kita kena tahu bahawa okey, nak pergi ke tamadun Yunani ataupun Eropah, kita kena pergi sebelah barat, iaitu sebelah kiri. Okey, jadi kita pergi sebelah barat iaitu sebelah kiri. So kita akan melalui negara India. Okey, ni India. Okey, kita melalui negara India dan kemudian kita akan melalui kawasan Arab Saudi. Okey, Saudi Arabia. Okey, dan kemudian kita melalui Afrika. Baik, yang ini Afrika. Tetapi ini yang besar Afrika. Ini besar ni Afrika. Tetapi bila kamu naik ke atas daripada Afrika, inilah yang dikatakan sebagai Eropah ataupun Europe. Ini dipanggil Europe. Bermakna di sini, okey, kawasan yang dipanggil Europe tu adalah sepanjang ni. Ini Europe ini Europe. Okey. So ini kawasan dikatakan sebagai Eropah. Ini Europe. Benua Eropah. Ya. Dan kalau kita lihat benua Eropah ini, di bahagian bawah ini ada satu tempat dipanggil Laut Mediterranean. Ataupun Mediterranean Sea. Mediterranean Sea ni sepanjang ini. Ini okey, Laut Mediterranean. Okey, daripada kiri ni bawa lah sampai sini dan sampai ke Turki. Okey, Istanbul, Bulgaria, okey, Greece, kemudian Croatia. Okey. So ini semua kawasan lautan tu itu dipanggil Laut Mediterranean. Cikgu. Ya. Spain je. Yes, Spain kat Europe. Spain kat Europe, Portugal kat Europe. Okay. Spain, Portugal. Apa yang ada di negara-negara Europe ni ataupun Eropah? Spain, kemudian kita ada Portugal, kemudian ada France, kemudian kita ada United Kingdom ataupun England. England pun kat sini. Okay, England, kemudian Netherlands, Belanda, Germany, kemudian kita ada Austria, dan juga Denmark, Serbia, Bulgaria, Itali. Europe tu bukan satu negeri. Europe tu ialah benua. Kita kata sebagai satu benua. Macam Asia. Kita tahu dunia ada 7 benua. Benua Asia, benua Eropah, benua Afrika. So benua is the area. Kita kata kontinen. Satu kawasan yang terdiri daripada banyak negara. Ini dipanggil Eropah, Europe, dan salah satu negara yang terdapat di sini adalah Greece. Dan kalau kita lihat di sinilah yang dikatakan sebagai Greece yang kita belajar Yunani itu. Dan kalau kamu lihat di bawah ni adalah Laut Mediterranean dan ini Laut Aegean Sea, Aegean Sea, Laut Aegean.
Dan di manakah Yunani? Yunani itu terletak di kawasan ini, semenanjung Greece. Nampak tulis Greece ni. Ini Greece. So kawasan ini adalah dipanggil Greece, dan kalau kita lihat kota yang terkenal di Greece ini adalah Athens. Ni Athens. Athens ni memang yang paling terkenal. Kerana apa? Kebanyakan tamadun-tamadun Yunani, tinggalan tamadun Yunani banyak terdapat di Athens. Kecilnya pulau tu. Dia punya tempat. Okay. So kalau kita lihat ini, kita kata sebagai Athens, dan Athens terkenal dengan binaan-binaan, pelbagai binaan. Okay. Seperti dia banyak terdapat seperti seperti Pantheon dan banyak lagi lah. Okay, binaan-binaan, dan di sini adalah bangunan-bangunan lama. Okay, terdapat banyak bangunan-bangunan lama di sini, yang mana bangunan-bangunan ini adalah bangunan-bangunan sejarah. Bangunan-bangunan sejarah. Sebagai contoh, kalau kita pergi salah satu tempat ni, ada satu bangunan tu kalau kita boleh lihat, okay. Saya nak turun. Kalau kita turun kat sini, ini salah satu binaan. Ini adalah salah satu binaan tamadun Yunani. Oh. Okay, tamadun Yunani. Kalau kita lihat, inilah salah satu binaan tamadun Yunani yang menjadi kawasan pelancongan. Kawasan pelancongan. Dan ini berusia beribu-ribu tahun dahulu. Sejak tamadun Yunani dah ada dulu. Jadi inilah dia kawasan tamadun Yunani. Ini di mana ni? Ini di Athens. Daripada sini kita akan nampak dia di atas bukit, dan di bawah tu kita nampak sangat terang dan juga bersih. Okay. Jadi ini kita kata sebagai tamadun Yunani. Dan kalau kita lihat cuaca sini sebenarnya walaupun nampak macam panas, tapi sebenarnya cuaca sini dia redup. Macam mana je kata cuaca tu redup asalkan ada matahari yang panas? Okey, sebab dia sebenarnya mendapat cuaca Eropah, iaitu cuaca yang kita kata sejuk, macam Cameron Highland lah. Cameron Highland kan dia macam cahaya matahari kan macam panas, tapi sebenarnya dia sejuk lagi kan. Dia macam Cameron Highland lah. Jadi cuaca kat situ memang kata apa, sejuk dan nyaman. Sejuk dan nyaman. Dan terdapat juga di Athens ini pelbagai tinggalan lain seperti binaan-binaan seperti ini. Kalau kita lihat, ini dipanggil sebagai, salah satu binaan ini dipanggil sebagai amphitheater. Di mana ini adalah seperti kawasan untuk buat persembahan. Buat persembahan, tapi di sini kiri kanan ni adalah tempat duduk, di mana orang boleh duduk untuk menonton persembahan yang ada di tengah-tengah. So ini berlaku pada bila? Beribu-ribu tahun dahulu. 1000 tahun sebelum Masihi. Okay. Adanya tempat-tempat seperti ini. Di mana? Di tamadun Yunani. Sebab itu Yunani ini dipandang sebagai respect lah, sebab Yunani ini memang hebat. Yunani ini memang hebat dengan banyak tinggalan sejarah. Banyak tinggalan sejarah. Sebab itu dia dipandang tinggi. Okay, so inilah dia, kita dah tahu lokasi tamadun Yunani. Di mana? Okay, iaitu di semenanjung Greece. Ya, semenanjung Greece, dan terletak di Laut Aegean, sebelah Laut Aegean, dan juga di bawah ni ada Laut Mediterranean. Iaitu di kawasan Eropah. Okay, di kawasan Eropah. So itu yang kita telah tahu tentang lokasi tamadun Yunani. Okay. Kalau ada soalan boleh bertanya, okay, ataupun tulis. Okay, kita sambung. Okay, baik, kita lihat. Okay, so tamadun Yunani berkembang di semenanjung Greece, kita tengok tadi, dengan pulau-pulau yang bertaburan di Laut Aegean serta Laut Mediterranean. Baik, satu fakta tentang tamadun Yunani iaitu cuaca dia yang sederhana. Maknanya cuaca dia yang tak panas. Okey, yang tak panas, dan sejuk-sejuk macam Cameron Highland tu kan, telah membolehkan kegiatan di luar rumah, banyak aktiviti di luar rumah seperti perdebatan dan sukan.
giat dijalankan di Yunani. Banyak dijalankan di Yunani ya. Perdebatan sukan. Selain itu, kedudukannya yang berhampiran dengan laut menyebabkan orang Yunani dikenali sebagai pelayar-pelayar yang handal. Maknanya sailor yang handal-handal. Orang-orang laut lah. Terutama di Yunani. Dan tamadun Yunani paling penting, dia terkenal dengan negara kota. Dan negara kota tu maksudnya apa? Sebuah negara yang terdiri daripada ada kota di dalam dia. Dan itu dipanggil, negara kota itu dipanggil polis. Polis ya. Polis itu ialah negara kota. Dalam bahasa Yunani. Bukan dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Yunani. Polis itu dipanggil ataupun bermaksud negara kota. Di mana polis ini adalah gabungan 3 komponen. Iaitu dalam polis tu ada bandar utama, kemudian ada bandar kecil dan juga kawasan-kawasan kampung. Kawasan kampung. So, polis ini bukan sahaja menjadi ibu kota tetapi menjadi pusat tumpuan masyarakat. Di tengah-tengah polis, terdapatnya Akropolis. Iaitu di tengah-tengah polis terdapatnya Akropolis, iaitu pusat komuniti yang dilindungi oleh kubu, dan Akropolis merupakan lokasi yang paling strategik dari segi keselamatan, pentadbiran, komunikasi yang dilengkapi dengan rumah ibadat, bangunan kerajaan, istana dan rumah golongan bangsawan. Apa tu? Pentadbiran tu apa? Management. Terdapat juga kawasan lapang yang dikenali sebagai agora yang digunakan sebagai tempat pertemuan dan pasar awam. Baik, untuk memberikan kamu kefahaman tentang polis ini, dia macam ni. Dia macam ni. So, cikgu buat macam ni ya. Baik, sebenarnya kalau kita lihat, katakanlah ini kawasan negara kota ataupun polis. Ini dikatakan sebagai negara kota. Negara kota ataupun dipanggil sebagai polis. Begitu. Negara kota ataupun polis. Baik. Di dalam negara kota ni dikelilingi oleh tembok besar. Tembok besar ke tak? Dia sempadan lah. Sempadan, tetapi di tengah-tengah dia ada satu tempat yang dipanggil sebagai Akropolis. Akropolis maknanya center bagi negara tersebut. Center bagi negara tersebut. Akropolis ni sebenarnya adalah kita kata sebagai satu kawasan, dia punya pusat bandar lah. Pusat bandar. Negara kota ni polis, Akropolis ni kita kata sebagai pusat bandar. Di mana pusat bandar ni terdapat banyak tempat-tempat seperti banyaklah kawasan perumahan, kemudian ada tempat tinggal. Dan juga kalau kita lihat ada banyak juga bangunan-bangunan pejabat, banyak banyak kawasan-kawasan rumah, kemudian ada istana, ada istana, kemudian juga ada mungkin kita kata ada ada rumah ibadat, dan ada salah satu yang paling penting, iaitu biasanya dia akan ada satu kawasan yang lapang, dipanggil sebagai agora. Dan agora tu apa cikgu? Agora tu tempat lapang untuk penduduk-penduduk dalam pusat bandar ini berkumpul dan juga berbincang-bincang. Diorang suka berjumpa dan berbincang-bincang. Itu kawasan lapang yang dipanggil agora. Agora kat sini ya. Agora tu apa? Agora kan cikgu cakap kawasan lapang. Lupa. Agora tu ialah kawasan lapang, tempat di mana bertemunya penduduk-penduduk. So penduduk banyak tinggal di kawasan-kawasan sini. Ada rumah,
Ada jalan raya. Okey, ada jalan raya pun semua kan. Dan keliling agora Akropolis ini kebiasaannya dia akan ada tembok. Dia akan ada satu tembok untuk dia akan blok kawasan itu. Okey, dia akan dikelilingi oleh tembok yang besar. Okey, untuk keliling tu. Dan kalau kita lihat, dia akan bina tembok keliling Akropolis tu. Baik, so Akropolis, kemudian ada agora dalam tu. Dan di luar kawasan ini ada rumah tak? Ada. Di luar ini masih ada lagi kampung-kampung. Kemudian juga ada kawasan pertanian. Kemudian ada kawasan perladangan. Okey, dan juga ada rumah-rumah. So ada rumah-rumah. Okay, ada rumah-rumah kampung semua. Mereka semua bercucuk tanam. So banyaklah kawasan pertanian, kawasan perladangan. Jadi inilah contoh, okey, kita kata sebagai sebuah kawasan negara kota. Means that negara kota ini sebenarnya adalah seluruh kawasan ni. Negara kota seluruh kawasan ini. Dan di dalam negara kota ada Akropolis. Akropolis tu ialah kawasan yang dalam bulatan ni. Mana kawasan pusat bandar. Dan dalam Akropolis tu ada agora, iaitu kawasan lapang di mana para penduduk bertemu dan juga berbincang-bincang. Saliran air ada, saliran air mesti ada. Ada juga saliran air, mungkin ada saliran sungai. Okey, aliran air sungai kat sini pun ada yang melalui kawasan ini. Okey, ada lalui kawasan ini dan juga kemudian dia akan tembus ke sini. Ada. Biasanya ada aliran sungai juga di kawasan-kawasan ini. Di mana aliran sungai inilah yang menyebabkan mereka mendapat bekalan air. Dia gitu. Jadi, faham tak apa yang cikgu lukis ni? Faham. Faham ada siapa-siapa yang tak faham? Tak ada. Okey, sebab kita nak bayangkan macam mana sebenarnya negara kota ni. Negara kota ni sebenarnya ialah kawasan satu negara. Satu negara yang mana dia ada kawasan lapang, ini kat luar tu kawasan kampung, di tengah-tengah tu ada Akropolis dan Akropolis tu ialah pusat bandar. Dan di dalam pusat bandar tu ada agora, iaitu kawasan lapang untuk rakyat bertemu dan berbincang. So inilah kita kata negara kota. Sebuah negara kota yang terdapat di tamadun Yunani. Ya. Ini maksud dia. Tak apa, nanti kita go through lagi nota tu dan kita tengok kalau mana yang tak faham kita akan tengok balik. Contohnya, kita lihat di sini ya. Ini contoh Akropolis. Akropolis. Cikgu. Ya. Akro ke agro? Akro, A-C-R-O. I thought it's agro. Akropolis di Athens. Kalau bahasa Melayu apa? Tak ada, dia Akropolis tu maknanya kita kata sebagai pusat bandar lah. Pusat bandar. So kalau kita lihat ini adalah kawasan pusat bandar di mana adanya pejabat kerajaan, adanya bangunan, dan juga adanya tempat-tempat, itu dipanggil Akropolis. Baik. Oleh kerana cuaca yang nyaman itu, ini menyebabkan penduduk-penduduk yang tinggal berhampiran dengan Akropolis, maknanya berhampiran kawasan ini, lebih aktif dalam urusan negara jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal jauh dari Akropolis. Di luar kawasan Akropolis, paling penting terdapat penduduk di kawasan kampung yang akan menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. Maksudnya kita tahu bahawa di kawasan luar ni, di luar Akropolis tu ya, ini adalah banyak kawasan kampung. Kampung kat luar tu adalah kawasan-kawasan kampung. Banyak kampung lah, mungkin kampung A, kampung B, kampung C. So banyak kawasan kampung dan juga banyak kawasan pertanian. Ini maknanya kita kata sebagai ladang, ladang dan juga kawasan-kawasan ternakan. So itu di luar daripada Akropolis. Di luar.
Dalam Akropolis tu ialah pusat bandar, pusat pentadbiran. Ya, pusat pentadbiran. Ini negara kota di mana? Di tamadun Yunani. Jadi, di tamadun Yunani. So, ada berapa polis yang terkenal semasa tamadun Yunani? Okey, ada 3 polis ataupun kita kata 3 negara kota yang terkenal dalam tamadun Yunani, iaitu Athens, Sparta dan juga Korin. Ada 3 yang terkenal. Athens, Sparta dan Korin. Dan Athens adalah merupakan negara kota yang paling ramai penduduk. Cikgu. Ya. Sparta, Corinth dengan Athens. Athens tu, dia adalah satu bandar. Dia di kawasan-kawasan yang berbeza. Dia macam ni lah, macam Selangor, Kelantan dan juga Johor. Kan dia negeri-negeri yang berbeza kan? Dia macam tu. Jadi itu yang kita kata sebagai perbezaan bagi negara kota itulah. So Athens negara kota yang paling ramai penduduk. Manakala Sparta pula adalah negara kota yang paling luas, paling besar, tapi tak ramai penduduk. Jadi itu yang dikata sebagai perbezaan Athens dan juga Sparta. 2 ciri utama polis, maknanya 2 ciri utama negara kota ialah jumlah penduduk yang ramai dan keluasan wilayahnya. Even penduduk Athens sendiri dianggarkan seramai 40,000 orang. Ramai 40,000 orang 40,000 orang tu mungkin ramai. Okey. Baik, bagus Amy. Okey. Okey. Baik. Dan kalau kita lihat Sparta pula, 16,000 orang dan Korin pula 10,000 orang. Jadi yang paling ramai ialah Athens lah. Selain itu terdapat perbezaan keluasan polis di mana Sparta keluasan dia 8,400 km persegi. Athens pula seluas 2,650 km persegi dan Korin seluas 880 km persegi. Okey, mungkin kita tertanya, okey, cikgu, kat mana yang dikatakan Korin, Sparta dan juga Athens ni cikgu? Okey, jom kita boleh tengok. Okey. Baik. Kalau kita lihat okey. Okey, kalau kita lihat di sini iaitu tanjak yang pasal tamadun. Okey, tamadun Yunani Baik, tadi kita tengok Athens. Okey, Athens kat sebelah sini. Ni Athens. Okey, ini Athens. Kita dah tengok Athens. Kemudian kalau kita lihat Sparta kat mana cikgu? Sparta sebelah kiri Kalau kamu tengok Sparta dia sebelah kiri ni. Okey, iaitu di manakah Sparta? So kalau kita lihat Sparta tu terletak di kawasan yang agak jauh daripada tamadun Athens tadi. Iaitu kat mana okey, ni Korin. Okey, ni Athens, ini Korin. Okey, Korin di kawasan ini. Juga Korin ini adalah sebuah negara kota. Ni Korin, di tepi laut ni. Ni Korin. So Korin adalah sebuah kawasan yang mana terdapatnya banyak kawasan-kawasan sejarah dekat sini. So Korin dulu adalah salah satu negara kota yang paling kecil lah. Paling kecil Korin lah. Korin paling kecil. Tapi yang paling ramai ialah Athens. Dan juga kalau yang paling besar sebenarnya adalah Sparta. Sparta sebenarnya somewhere around here. Hari tu ada nampak mana pula Sparta ni. Okey. Hari tu cikgu ada nampak Sparta tu. Somewhere around kalau kita lihat Costa bukan Sparsus ni. Mana dia? Kita carilah. Okey, Sparta. Sparta Greece City di mana? Sini rupanya. Okey, Sparta ini dia. Ini
negara kota Sparta. Ya. Kenapa dinamakan Sparti? Itu bahasa dia. Bahasa dia guna Sparti lah. Tapi kita panggil dia sebagai Sparta. So Sparta sama juga, dia banyak kawasan arkeologi, kawasan sejarah. Tapi ini Sparta. Okey, bermakna di sini kalau kita lihat Sparta di sini, kemudian juga Corinth kita dah tengok di sini. So ini Sparta, Corinth, manakala sini Athens. Maknanya apa? Jarak dia memang jauh antara negara kota. Ibaratkan macam apa tahu? Macam Kedah satu, Johor satu, kemudian Kelantan satu. So jarak dia memang jauh-jauh. Okey. Ini antara negara kota yang terkenal di tamadun Yunani. Tamadun Yunani. So yang paling terkenal ialah Athens lah. Athens yang paling terkenal sebab penduduk dia paling ramai. 40,000 orang pada waktu itulah, pada zaman tu dulu. Dan kalau kita lihat Athens ni memang dia sebuah kawasan yang memang luas. Dan ramai penduduk. Jadi inilah dia kita kata sebagai negara kota atau dipanggil polis. Jadi dipanggil sebagai polis. So kita dah tengok Athens, kita dah tengok Corinth, dan juga kita dah tengok Sparta. Sparti. Baik. So macam mana? Adakah kamu lihat adakah ianya menarik untuk kamu belajar tentang Athens ini? Saya tak sempat nak tengok Corin. Corin kita dah tengok tadi. Saya tak sempat. So bagi penduduk Yunani. Bagi penduduk Yunani, setiap polis merupakan tanah suci kurniaan dewa. Yang kamu pergi mana tadi cikgu tunjuk? Itulah. Masalah masa itu saya gatal pasal saya pergi buka kipas. Itulah. Baik. Bagi penduduk Yunani, setiap polis merupakan tanah suci kurniaan dewa, dan oleh itu setiap warga negara mempunyai hak dan tanggungjawab untuk menjaga kepentingannya. Sikap ini mendorong jaringan hubungan yang rapat dalam kalangan setiap warga negara dan membangkitkan rasa kekitaan untuk mempertahankan negara kota inilah. Jadi inilah yang dikatakan sebagai salah satu agora. Agora ialah satu kawasan lapang yang terdapat di Corinth yang mana mereka gunakan untuk pertemuan para penduduk. Baik, ada yang tanya, kurniaan dewa tu macam mana? Baik, bagi penduduk Yunani, harus diingat pada zaman ini Yunani dia percaya kepada, dia tak ada Tuhan, dia percaya pada dewa-dewa. Antara dewa-dewa Yunani ni seperti apa tahu? Seperti Zeus. Seperti dewa Parthenon. Kemudian dewa apa lagi? Banyak dewa. Jadi kita kata bahawa penduduk-penduduk Yunani ni mereka percaya, kekayaan kita ni, negara kita ni telah dihadiahkan oleh dewa-dewa ini. Itu kepercayaan mereka. Baik, dewa-dewa ini ada yang kata memang wujud ke atau mati. Dewa-dewa ini adalah watak-watak yang dicipta oleh penduduk-penduduk zaman dahulu bagi menunjukkan figur sebagai Tuhan. Dewa tu berhala ke? Kan, dewa tu sebenarnya adalah gambaran kepada Tuhan. Hercules tu sebenarnya anak kepada dewa. Thor juga adalah dewa. Jadi mereka menganggap Thor tu semua adalah dewa-dewa lah. Yang mana dewa-dewa ni ada kuasa. Macam mana diorang boleh bayang dewa tu macam mana cikgu? Dia macam ni. Dia bermula dengan mereka. Kita belajar tak? Tentang kepercayaan, di mana kita belajar tentang kepercayaan animisme, betul tak? Ingat lagi tak tentang kepercayaan animisme? Iaitu kita nak tengok sebenarnya apa kelebihan kawasan ini, apa kehebatnya tamadun ini cikgu, sampai dia ni hebat sangat sampai letakkan dalam buku sejarah. Baik, kehebatan tamadun Yunani ini
adalah kerana adanya peningkatan pemerintahan, iaitu dia daripada tamadun Yunani inilah kita lihat sumbangan terpenting tamadun Yunani iaitu dari sudut pemerintahan dan pentadbiran. Ini sumbangan utama dalam sejarah tamadun manusia. Okey, kalau kita lihat, okey, sebab aspek ini diwarisi oleh generasi selepas tamadun Yunani dan kekal sehingga kini. Ingat Yunani, korang tengok betul-betul, ini penting. Ada 5 sistem pemerintahan yang diamalkan di kebanyakan polis di tamadun Yunani, iaitu ada monarki. Take note benda ni, monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan demokrasi. Ambil kau. Okay. Banyaknya. Banyaknya. Okey, monarki, oligarki. So, cikgu pakai topi apa tu? Ini topi Rom. Roh? Topi askar Rom. Oh. Okey, topi Cikgu askar. masuk askar Dulu masuk askar. Kan. So selalulah cikgu selalu askar main gitar. Askar macam tu kan. Okey. Askar main gitar. Okay, macam tu, lepas tu macam tu. Lepas tu macam tu. So masuk askar lah tu. Itu Baik. bukan Main askar, gitar. cikgu. Gitar. Itu lain daripada askar, cikgu. Okey, baik. Dah. Askar main gitar, guys. Yes. Betul-betul tu. Wow. Tak Okey. pernah nampak askar main gitar. Baik. Cikgu nak perkenalkan kamu 5 sistem pemerintahan. So korang kena take note betul-betul benda ni. Sebab soalan selalu keluar tentang sistem pemerintahan ini. Yang pertama sekali iaitu monarki. Okey, iaitu monarki. Apa itu monarki? Monarki ialah sistem beraja. Yang berasaskan keturunan. So raja dia dibantu oleh konsul. Konsul tu penasihat. Okay, penasihat atau para pembesar yang terdiri daripada golongan bijak pandai. Baik. Untuk pengetahuan kamu, monarki ni sebenarnya datang daripada perkataan apa? Monarki sebenarnya datang daripada perkataan monarch. Monarch. Jadi dia adalah sistem, ingat sistem pemerintahan beraja. Yang sekarang ni ada lagi tak yang pemerintahan beraja? Ada, seperti di United Kingdom, betul? United Kingdom. Okey. Kemudian juga di Malaysia ada tak? Di Malaysia pun ada. Malaysia pun ada sistem pemerintahan beraja. Apa beraja dia? Apa raja dia? Siapa? Kat mana? Malaysia. Kat Malaysia? Kalau kat Malaysia paling unik. Sebab Malaysia ada bukan seorang, ada 9 raja. Dalam banyak-banyak negara Malaysia paling banyak dan paling unik. Ada 9 orang raja. Kalau UK tu seorang je. King Charles kan? Yang sekarang dulu Queen Elizabeth. So kita tahu baru-baru ni Queen Elizabeth telah pun mangkat. Meninggal. Jadi digantikan dengan King Charles, betul tak? King Charles. So dia seorang je. Tapi King Charles ini dia akan memerintah England, kemudian Wales dan juga Scotland. So tiga-tiga negara ini dalam satu dipanggil United Kingdom. United. Okay, United Kingdom. Cikgu. Apa contohnya kerajaan di Malaysia? Kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia ada 2. Pertama kerajaan negeri. Yang kedua kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri, setiap negeri, Selangor ada kerajaan Selangor. Perak ada kerajaan Perak. Jadi kerajaan Selangor ada seorang raja, betul tak? Sultan Selangor kan? Yes. Kerajaan Perak ada Sultan Perak. Jadi kerajaan-kerajaan ini semua disatukan di bawah kerajaan persekutuan, iaitu kerajaan yang memerintah di Putrajaya. Putrajaya tu kerajaan Malaysia.
Tapi yang salahnya dekat belakang tepi cikgu tu ada 8. Itu bukan raja, itu Perdana Perdana Menteri. Menteri. Pandai. Ah, Bukan kerajaan. ini yang dipanggil bijak sini. Kan kalau betul-betul bijak dia bijak sana, ini bijak sini. Saya bijak apa? Yelah, Tak. tapi tak kau bijak situ. Mana Kau bijak ada situ? kan? Situ hantu ada lah. Orang lain bijak sana kan, kau bijak situ. Itulah kau. Mana ada. Kat Whatever. sebelah. Bijak sebelah. Bijak sebelah. Pula Semua orang bijak. tengah violate Amin. Okey. So bijak sebelah tu maknanya bijak separuh tau. Sebelah je dia bijak. Payah juga ni Salman. Allah. Okey. No. Okey, baik. So itulah dia monarki. Okey, itulah dia monarki. Okey, janganlah buat dia koyak tak pasal-pasal menangis. Jangan. Tak Sekarang nak nangis. Sekarang tak pasal-pasal menangis. Okey. Berdarah telinga saya dengar. Baik. So monarki, sistem pemerintahan beraja dan juga sistem ini akan dibantu. Okey, raja dibantu, raja dibantu oleh konsul. Ya, konsul. Konsul tu apa? Konsul tu ialah penasihat. Ya, dipanggil penasihat. Penasihat. So itulah yang ada di tamadun Yunani. Mula-mula monarki dulu. Sistem pemerintahan beraja. Tapi memang awal-awal semua kerajaan memang ada raja. Semua kerajaan ada raja. Tetapi uniknya di tamadun Yunani ni, selepas monarki dipanggil oligarki. Pemerintahan seterusnya ialah oligarki. Oligarki ialah pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Cikgu, saya tak fahamlah cikgu. Oligarki ni macam mana? Dia macam ni. Okay, kita tengok balik. Okay, dia sebenarnya ceritanya berkait tau. Dia macam ni. Baik. So, kita tengok monarki ni. Dalam kes oligarki, mula-mula monarki, lepas tu oligarki. Kamu tahu macam mana boleh jadi oligarki? Apabila raja yang ada di sini, makin lama raja ini semakin hilang kuasa. Cikgu, Amin tanya, monarki dengan oligarki tu raja ke menteri? Okey. Monarki ni dan juga oligarki ini dipanggil sistem. Okey, monarki, oligarki itu dipanggil sistem pemerintahan. So kalau kamu tengok ada 5 tu, okey, monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan demokrasi. Itu semua adalah sistem pemerintahan, nama sistem. So, kalau yang monarki tu nama sistem pemerintahan monarki. Jadi sistem pemerintahan monarki ni macam mana? Dia ada raja. Raja dibantu oleh konsul atau penasihat. Tetapi bijaksana kan? Ialah, penasihatlah yang akan membantu raja. Tetapi dalam oligarki, raja dia tidak berfungsi. Tetapi konsul pula yang memerintah. Jadi raja tidak berfungsi. Itu dalam oligarki. Raja tidak berfungsi tetapi oligarki ini bermaksud konsul itu konsul yang berkuasa dalam pemerintahan. Jadi kalau kita lihat kita boleh terbalikkan iaitu konsul yang berkuasa dalam pemerintahan dan manakala raja kuasa raja berkurangan. Kenapa kuasa raja berkurangan, cikgu? Sebab konsul-konsul itu buat semua kerja. Konsul-konsul ini yang buat semua kerja, jadi menyebabkan pemerintahan itu dipanggil sistem pemerintahan oligarki. Sebab konsul ini yang banyak buat kerja. Raja makin berkurangan. Masa mula-mula dulu semua raja buat dan konsul ni bantu saja. Sekarang ni konsul pula yang banyak buat kerja. Konsul bukan seorang dia ramai. Dia sekumpulan orang yang berkuasa. Jadi dipanggil konsul. Konsul tu bukan seorang, ramai, mungkin 5, mungkin 7 orang, mungkin 10 orang. So mereka lah beramai-ramai
yang berkuasa dalam pemerintahan. So pemerintahan ini dipanggil oligarki. Ya, oligarki. Baik. Daripada oligarki, korang jangan tengok nota tu sangat. Korang tengok nota cikgu, jangan tengok apa buku teks tu sangat. Nanti korang tak faham. Okey. Faham sikit. Buku Baik. teks. Baik, kemudian pergi kepada aristokrasi, iaitu apabila konsul-konsul ni pada awalnya dia berkuasa tau. Tapi lama-lama bila dia ada kuasa, konsul ini menjadi apa? Konsul jadi aristokrat. Aristokrat. Apa itu aristokrat, cikgu? Iaitu golongan konsul, maknanya konsul yang kaya. Maknanya dia banyak duit. Konsul-konsul tadi, dia kaya. Bila kaya, dia telah bertukar jadi aristokrat. Maknanya tiada lagi kuasa raja. Tiada lagi kuasa raja pada waktu ini. Dan kita tahu bahawa aristokrat. Tokrat yang memerintah. Nampak tak? Jadi, pemerintahan ini dipanggil sebagai apa? Okey, pemerintahan ini dipanggil sebagai pemerintahan aristokrasi. 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 Aristokrasi dengan aristokrat tu apa sama? Ya, cuma aristokrasi itu sistem. Ya, yang cikgu bulatkan yang aristokrasi ini adalah kita kata sebagai sistem. Ini sistem. Tapi aristokrat ni adalah orangnya. Aristokrat ialah golongan konsul, golongan penasihat yang kaya. What do you mean dengan kaya? Jadi, okey, kita tahu kenapa dia kaya, sebab dia ada kuasa lah. So, bila dia ada kuasa, dia kaya. Baik, bila aristokrat ini dah kaya, okey, ada banyak kelemahan yang timbul. Iaitu apakah kelemahannya? Iaitu kesannya antara lain iaitu rakyat. Apa yang berlaku pada rakyat? Rakyat semakin miskin. Tetapi iaitu aristokrat semakin kaya. Nampak tak? Semakin kaya. Itu kesannya. Rakyat semakin miskin, aristokrat semakin kaya, maka apa yang berlaku iaitu rakyat tak puas hati. Ya, tak puas hati. Lalu apa yang mereka buat iaitu mereka akan menentang aristokrat. Tak puas hatilah bila menentang aristokrat. So penentangan itu biasanya diketuai seorang tokoh. Tokoh sama ada tokoh tentera, ataupun tokoh pemimpin. Maksudnya ada seorang tu yang jom kita lawan aristokrat ni. Aristokrat ni tak bagus. Jom kita tentang diorang. Diorang je yang kaya, kita ni miskin. Jom kita menentang. Jadi akhirnya penentangan mereka berjaya. Bila penentangan mereka berjaya, maka tokoh tentera tadi akan naik mengambil alih pemerintahan, dan pemerintahan itu dipanggil pemerintahan tirani. Tirani iaitu pemerintahan diketuai. Pemerintahan diketuai seorang diktator. Diktator, seorang pemimpin yang berkuasa penuh. Dan biasanya pemerintahan adalah kejam. Pemerintahan kejam. Biasanya ada maknanya dan tegas lah, maknanya pemerintahan dia sangat kejam. Kalau salah aja kan memang tak ada banyak bunyi, terus hukum. Terus hukum. Jadi itu yang dipanggil sistem tirani. Sistem tirani ya. Sistem tirani, pemerintahan yang diketuai oleh seorang diktator, iaitu seorang pemimpin yang berkuasa mutlak. Dan daripada mana datang diktator, cikgu? Iaitu daripada seorang tokoh tentera ni. Daripada seorang tokoh tentera ni tadi, dialah yang telah menjadi diktator tadi.
Okey. Tak apa. Kalau korang nak salin, korang boleh salin. Korang boleh salin. Baik. Bila sambil-sambil salin tu cikgu ceritalah cikgu cerita. Baik. So bila kalau kita lihat bila pemerintahan seorang diktator yang pemerintahannya kejam, agak-agak kamu, okey, rakyat suka tak? Rakyat tak sukalah. Kan? Sebab pemerintahannya kejam. Kan? Dan berkuasa mutlak. Okey, rakyat tak suka. Ke nak korang salin dululah. Nanti kan cikgu ceritakan korang tak faham pula. Korang nak salin dulu, salin dulu. Korang salin tak ni? Ya. Kenapa cikgu tak buat penuh je? Lagi maksud saya tu kenapa cikgu tak buat jam ni daripada monarki tu sampai habis tu? Macam mana cikgu? Kenapa cikgu tak buat daripada monarki hingga habis? Okey. Sebab cikgu nak buat tu sambil bercerita, tapi sebab korang nanti tengah salin, nanti korang tak faham. Biar korang salin dulu. Biar korang salin dulu. Nanti kan dah habis tirani, baru cikgu sambung cerita. Okey. Jadi ini memudahkan kamu untuk faham. Okey, monarki, oligarki, kemudian aristokrasi, kemudian tirani, dan yang terakhir nanti kita tengok iaitu demokrasi. Ya. Bukan demoloni. Demoloni tak super mula lain. Tu hot lain. Okey. Demoloni hot lain. Ini demokrasi. Demokrasi tu kan? Apa maksudnya? Demo, Kelantan, demo. Apa maksud dia? Maksud apa? Demokrasi. Demokrasi. Nanti cikgu akan bagi tahu. Demokrasi. Saya tengok pada dengar tu tapi tak tahu maksudnya. Okey. Nanti cikgu akan bagi tahu. Kita selalu sebut demokrasi, tapi kadang kita tak faham benda demokrasi. Kan? Okey, siap salin. Okey, baik. Sabar. Baik. Cikgu ulang balik korang tengok Bermula dengan sistem pentadbiran beraja, iaitu monarki, kemudian bertukar kepada oligarki. Apabila konsul-konsul pula yang berkuasa, raja pula makin kurang kuasa dia. Kemudian aristokrat. Apabila konsul-konsul tadi, penasihat-penasihat tadi telah menjadi konsul yang kaya. Jadi diorang pula yang memerintah negara, so pemerintahan itu dipanggil aristokrat. Tetapi kita tahu apabila aristokrat ni mereka menjadi golongan yang kaya, maka ramai rakyat yang tak puas hati sebab rakyat semakin miskin. Diorang pula yang semakin kaya. Jadi rakyat bangun menentang aristokrat ini, diketuai oleh seorang tokoh tentera ataupun tokoh pemimpin. Maka mereka berjaya menjatuhkan aristokrasi, dan mereka telah memilih tokoh tentera itu sebagai seorang pemerintah. Maka ini dipanggil sistem tirani, iaitu pemerintahan yang diketuai oleh seorang diktator, yang mana dia ni diktator ni berkuasa mutlak. Tapi dia bukan raja. Tapi dia berkuasa mutlak dan pemerintahan dia kejam. Pun
Oleh kerana tirani bertindak dengan kejam, maka sekali lagi rakyat tidak berpuas hati. Rakyat tak puas hati. So ini kesan akibat daripada pentadbiran tirani tadi. Ya. Jadi kesannya iaitu rakyat tak puas hati. Ya, tak puas hati dengan pemerintahan tirani itu, maka mereka menumbangkan iaitu menumbangkan sistem tirani tadi. Sistem tirani, menumbangkan sistem tirani, dan kemudian mereka membuat undian. Kemudian mereka membuat undian, kita buat jahat sikit, membuat undian untuk memilih pemimpin. Jadi daripada sini, kesan ini, maka muncullah yang dikatakan sebagai jadi pada sini kesan daripada ini, maka muncullah satu sistem yang dipanggil demokrasi. Demokrasi ialah kita kata sebagai sistem pemerintahan. Pemerintahan yang pemimpin dipilih oleh rakyat melalui undian ataupun dikatakan sebagai pilihan raya. So itulah sistem pemerintahan yang pemimpinnya dipilih oleh rakyat melalui undian ataupun pilihan raya. Jadi sistem ini pemimpin kita kata pemimpin mentadbir kita kata kerajaan dan mengutamakan kebajikan rakyat. So ini yang dikatakan sebagai sistem demokrasi. Jadi inilah dia demokrasi, dan demokrasi terhasil apabila tumbangnya tirani tadi. Maknanya akibat daripada kesan tak puas hati kepada tirani, maka daripada sini dia mewujudkan demokrasi. Dan demokrasi inilah sebenarnya yang telah diamalkan hampir majoriti seluruh negara di dunia, termasuk Malaysia. Malaysia juga mengamalkan sistem demokrasi, pemerintahan demokrasi. Jadi itu yang kita telah lihat. So inilah dia. Kita kata sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh kita boleh tulis kat sini apakah ini semua? Ini semua dipanggil sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh tamadun Yunan. Ini semua adalah sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh tamadun Yunan. Bermula daripada monarki, kemudian oligarki, kemudian aristokrasi, kemudian tirani, dan akhirnya demokrasi. Dah belajar dah Pak Mi kat sekolah? Belum lagi. Belum. Okey, baik, bagus. Saya baru je belajar di bab 5 di sekolah. Bab 5 Ya, kita boleh maju lagi banyak. Oh, ya ke? Okey. Tengah start buat folio sejarah. Siapa yang sekarang ni tengah buat folio kat sekolah? Folio sejarah? Folio tu apa? Folio tu sebenarnya adalah kita kata sebagai projek. Kertas projek lah. Projek. Kertas projek sejarah.
Itu. Okey, untuk kertas projek, folio sejarah semua, okey. Minta maaf cikgu cakap, cikgu tak boleh nak bantu. Sebab ianya bergantung kepada guru kamu. Hanya guru kamu yang tahu bagaimana dia nak menanda, bagaimana dia nak beri markah dan bagaimana format dia yang tahu. Sebab lain sekolah, lain guru sejarah, lain bahan dia, lain folio dia. Jadi cikgu tak belum buat dapat. lagi. Kalau tak buat tu maknanya tak ada lah tu. Ada lah tapi lama lagi. Mungkin ada. Kan? Jadi cikgu tak dapat nak bantu yang itu, cikgu tak dapat bantu. Sebab perbezaan guru sejarah dan perbezaan format serta perbezaan pelbagai perkara mengikut sekolah. So tak dapat nak bantulah. Tapi yang lain-lain cikgu boleh bantu. Okay. Seperti pemahaman tentang sejarah, latihan, cara menjawab. Itu semua cikgu boleh bantu. Okay. Folio tak boleh lah. Okay. Baik. Kalau ada soalan boleh bertanya sekarang. Ada apa-apa soalan nak tanya? Mungkin tak faham mana-mana bahagian. Monarki ke, oligarki ke, aristokrasi ke. Okay. Kalau tak faham boleh tanya. Tak apa. Okey, bagus Salman. Okey dah. Kita tunggu yang lain-lain. Salman, nama penuh kamu apa? Salman Al-Farisi Oh, ya kan Salman Khan. Salman Khan yang pelakon tu. Saya hari tu ingat dia lagi sebab hari tu kita orang tuition sama. Oh, ya. Yeah. Oh, okey. Maknanya Salman dengan Amin memang satu sekolah ke satu Satu tuition, sama tuition. Oh, okay. Sama macam Aini lah. Aini ke Aimi? Aimi, A-I-M-Y. Oh, Aimi. Oh, Aimi kenal jugalah dengan Amin ni. Oh ya ke? I see. Nak tanyalah Aimi dengan Salman. Memang Amin memang macam ni Oh no, don't tell. Please, do not tell. I love to see drama. Yeah. No. I mean, what I mean is Amin ni memang dia dramatiknya orang lah. Dia dramatik kan. Sebab rasanya sebab mungkin banyak sangat tengok filem Hindustan kot. Mana saya tak tengok pun Hindustan je. Ke banyak tengok drama Korea? Saya tengok benda lain. Ya ke? Biasanya kalau orang mudah koyak, dia sebenarnya dia suka tengok Korea. Sebab Korea dengan koyak sama. Okay. Tu nak tanya tu. Bukan Korea Tapi yalah, filem-filem Hindi ni dia unik sikit. Pasal dia banyak dengan tiba-tiba tukar baju, tiba-tiba nyanyi. Kan? Tiba-tiba joget. Pelik lah. Okey, dah siap semua? Dah. Okey, baiklah. Dinesh pun dah, semua dah. Okey, so cikgu save kan. Okey, so cikgu harap. Okey. So, kita akan sambung lagi sebab memandangkan cikgu lihat muka-muka seperti muka Salman dengan muka Amin serta yang Aimi apa semua, Aidin, Kaden semua kan. Muka-muka macam muka lapar je kan. Muka macam
mana makanan. Kan macam tu. Jadi cikgu tahu kamu semua dah lapar. Okey, dah lapar. Jadi kamu nak makan. Betul Ayu. Ayu Rasyada betul macam mana cikgu tahu saya tak buka kamera? Come on lah kan. Kamu terdetik hati. Lapar lah. Cikgu dapat rasa. Ni Ayu lapar ni. Nampak. Korang rasa je cikgu sampai. Tapi masalah saya tak lapar cikgu. Tak. Engkau cikgu blok. So tak Okay, rasa. whatever. Okey. Saya tak boleh buat kamera saya, kena tak. Saya biasa tak pakai dudung ni. Tak buat apa, nak buatkan saya koyak. Cikgu kan ada super power kan sebab banyak sangat minum kopi super. Super kan. Apa? Kita jumpa petang nanti pukul 3. Okey, pukul 3 untuk kelas geografi. Okey. So kita jumpa pada petang ini. Okey, take care guys. Kita jumpa lagi, kita sambung minggu depan. Assalamualaikum dan okey, bye-bye semua. Bye-bye.